Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu lagi dalam ruangan debaran PRU ke-13. So, saudara, baru 2 hari senarai-senarai calon telah pun diumumkan, terutama Barisan Nasional, senarai penuhnya. Sementara Pakatan Rakyat sedang mengumumkannya secara berperingkat-peringkat. Ada masanya nak diumumkan tapi tak dapat diumumkan. Berbagai-bagai kejadian yang telah berlaku, insiden telah berlaku. Apapun senarai utamanya telah pun dikemukakan. Jadi dalam senarai yang dikemukakan tersebut, banyaklah komen-komen yang diterima dalam Facebooknya, dalam blog dan sebagainya. Ada yang merestui, ada yang tidak merestui. Itulah yang kata Perdana Menteri, nak dipercepatkan senarai itu dikeluarkan bagi membolehkan rakyat menilai sendiri di peringkat awalnya sama ada calon itu winnable atau tidak winnable, sama ada calon itu bermasalah atau tidak bermasalah. Mungkin kita akan dapat penilaian yang sebenarnya daripada rakyat. Tuan-tuan dan puan, bersama saya Profesor Datuk Dr. Zainul Fitri Osman yang biasa bertemu dengan kita dalam ruangan debaran PRU ke-13 ini, dan sekali lagi kita tampilkan beliau untuk memberikan ulasan di peringkat awalnya. Pertanyaan saya kepada beliau ialah, apa komen Datuk tentang senarai yang telah dikeluarkan oleh BN dan juga senarai-senarai berperingkat yang telah diutarakan oleh Pakatan Rakyat. Sila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada IMR Network kerana memanggil saya tidak jemu-jemu. Jadi saya berterima kasihlah. Okey, tentang soal kandidat dan ataupun calon yang diumumkan baru-baru ini, terdapat beberapa expected candidate, dan juga unexpected candidate, dan juga beberapa shocking candidate. Ada 3 perkara: expected, unexpected and shocking. Shocking candidate. Walau bagaimanapun, mereka-mereka ini adalah rumusan yang telah diambil, telah difikirkan terbaik bagi yang dikatakan calon transformasi dari pandangan Perdana Menteri, yang boleh membawa wadah serta nafas baru dalam kancah politik maupun pelaksanaan pembuat keputusan bagi sebuah negara seperti Malaysia. Calon-calon yang ditengahkan seramai 33 orang muka baru, 33% muka baru, dan antara profesional, dan antaranya adalah ulama, antaranya adalah pemimpin belia. Kombinasi ini adalah kombinasi formula baru yang dibuat, dan terbaru adalah calon rakan Barisan Nasional. Ini adalah the coin word, the new coin word, rakan, calon rakan Barisan Nasional ni. Walau bagaimanapun, penggarapan mereka ketiga area ni, profesional, ulama dan belia ini, adalah satu nafas baru kepada tradisi pemilihan calon. Kalau dulu calonnya dipilih berbahagian. Kalau dulu pemilihan ini dicalon daripada ketua bahagian sampailah ke ahli jajang kuasa bahagian. Tapi kini dia berubah, di mana orang yang dipilih ada mewakili rakyat persekitaran. Rakyat persekitaran, apa rakyat rasa, apa rakyat lihat dan tahu tentang calon yang dibagikan. Walau bagaimanapun, setiap calon profesional, ulama atau belia ini mestilah harus ada ciri-ciri asas. Ciri-ciri asas. Dan ciri-ciri asas inilah yang akan menambat ataupun cuba mempengaruhi pengundi-pengundi, terutama pengundi-pengundi di atas pagar. Kalau pengundi-pengundi di pinggiran kota, nilainya berbeza dengan pengundi-pengundi yang di luar kota. Jadi sama ada calon itu boleh mencerminkan kepribadian yang paralel, selari dengan nilai-nilai diri kehidupan pengundi, atau tidak,
itu terpulang kepada calon tersebut. Tak kisahlah dia profesional ke, tak kisah dia apa ni belia ke. Kalau ikutkan perhitungan dia dah menang 1-0. Maknanya dia profesional menang 1-0, berpendidikan, mempunyai PhD, segala kelihatan dia bagus. Dia ulama, agama dia bagus, menang 1-0. Belia dekat dengan rakyat, menang 1-0. Tetapi kita harus lihat kepribadian. Yang lebih penting adalah kepribadian. Amanahnya nak dipikul, tanggungjawabnya nak ditanggung. Tiba-tiba walaupun profesional, tiba-tiba tanya, di mana YB? Saya di luar negara. Di mana YB luar negara? Saya overseas, memanjang overseas. Jawab soal, tanya SMS tak jawab, telefon tak mau angkat, ke pusat perkhidmatan rakyat tutup. Jadi benda-benda macam ini jika berlaku lagi, maka letaklah profesional daripada Harvard University sekalipun tidak akan boleh menambat hati rakyat. Okey, Datuk. Saya nak celah kat situ, Datuk, ya. Kalau kita lihat ini buat pertama kalinya, saya pun tak sangka misalnya ambil di Selangor lah, Datuk, ya. Saya menggambar-gambarkan dalam 40%, 45% muka baru. Tapi di Selangor ni, Datuk, 80%. 80% adalah muka baru. Maknanya bilangan percentage peratusan muka baru itu untuk menggantikan muka lama, itulah mungkin perkataan transformasi itu digunakan. Saya rasa ini mungkin jolong-jolong kalinya berlaku dalam sejarah pilihan raya yang berlaku di Malaysia ni, terutamanya di Selangor. Bahkan pada keseluruhannya macam Datuk sebutkan tadi, di peringkat Dewan Undangan Negeri, dekat Parlimen 33% adalah muka baru, peringkat Dewan Undangan Negeri 50%, 49%. Jadi kita namakan 50% lah mudah-mudahnya. Jadi ini satu perangkat yang besar. Pergi pada negeri pula, macam saya katakan, macam di Selangor tadi, sampai kepada mencecah 80% muka-muka baru. Ini satu pembaharuan yang dibuat oleh Perdana Menteri sekarang ni. Apa komen Datuk tentang saya itu? Rasa pembaharuan ini bagus. Memperlihatkan bahawa kesungguhan Perdana Menteri untuk membuat satu perubahan, lonjakan paradigma kepada kepimpinan negeri. Perkara ini perlu, kan. Tetapi ada juga kawasan-kawasan, ada tempat-tempat yang menjadi masalah. Masalah. Jadi bila dalam kegairahan 80% ini diletakkan muka baru, ada juga 20% ni muka lama yang bermasalah. Masih lagi bermasalah. Kenapa tidak ditukar? Kan dah tahu bermasalah, kenapa tidak ditukar? Tapi mungkin oleh kerana Perdana Menteri memberikan ruang 80% walaupun muka baru, memberikan ruang kepada rakyat sama adakah mereka suka atau tidak selama 4 hari 5 hari ini untuk memberikan feedback kepada Perdana Menteri tentang nama-nama yang telah calon. Nama-nama yang telah calon ni bukannya nama-nama yang mutamat. Dia ada lagi hari Jumaat ada lagi, hari Jumaat ada lagi. Jadi tetapi kalau mutamat, maka inilah tanggungjawabnya harus dipikul oleh calon-calon. 80% muka baru bermakna nafas baru di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Okey. Satu lagi tu, kalau kita tengok sehingga 2 hari yang lepas, BN paling tidaknya telah menurunkan daripada Perlis sampai ke Sarawak, ke Sabah, sampai ke Johor, hampir ke semua calon-calon bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Tapi di peringkat Pakatan Rakyat ni, contoh malam tadi sepatutnya diumumkan di satu negeri, dah dibagi tahu, wartawan sudah dibagi tahu, tapi bila sampai masanya tidak ada pengumuman mengenai calon. Bukan itu saja, di negeri yang lain pun, dalam hari yang lain pun, ketika malam yang lain pun juga diberitahu kepada para wartawan. Itu diberitahu kepada saya. Tetapi bila sampai masanya, wartawan pergi tapi tidak dapat diselesaikan. Dan ada juga kaul yang mengatakan bahawa rundingan peringkat akhir dengannya sampai peringkat dengar cerita lah. Ini dengar cerita. Malam tadi pun ada sampai peringkat terakhir melibatkan komponen parti, dan parti itu sendiri yang nak bertanding tu dengannya sampai meletup-letup lah. Yang tak setuju, yang marah, berbagai-bagai. Jadi macam mana Datuk melihat perkara ini, ya? Adakah ini nanti mempengaruhi psychological component mereka memasuki pilihan raya ini, atau rakyat melihat sampai sekarang ini pun Pakatan Rakyat tidak dapat persetujuan yang jitu siapa yang bakal menjadi calon, sama ada PAS, sama ada PKR, sama ada DAP, sama ada PKR, tinggal lagi 2 hari lagi, tinggal lagi 3 hari nak penamaan calon, masih tak resolve. Agak-agak apa dalam pemikiran rakyat? Positif ke tak positif? Okey. Pak rakyat ni dia pelik. Because calon
siapa calon ni nombor 48 mereka orang. Jadi mereka ni bila pada mereka dah mempunyai satu konseptual dalam pemikiran mereka bahawa mereka nak menyokong Pakatan Rakyat. Menyokong Pakatan Rakyat, Pakatan Pembangkang, bukan Pakatan Rakyat. Pakatan Pembangkang sebab tak register. So, Pakatan Pembangkang, jadi pelotak ni hanya nak untuk menewaskan Barisan Nasional. Jadi calon lambat ke, calon cepat ke, calon datang langit ke, calon datang belakang ke, mana ke, tak menjadi masalah. Nombor 48. Nombor 48. Tetapi ada juga pengundi-pengundi yang working class. Working class. We talking about fan-sitters but working class. Orang-orang macam ini mengambil kira perkara-perkara macam ni. Mengambil kira bahawa kenapa calon-calon tak keluar lagi? Kenapa ada pergaduhan sana sini? Kenapa mereka ni tidak boleh memaparkan siapakah calon di kawasan aku, for example, kan? Jadi ada yang dah ada yang tidak, ada yang dah ada yang tidak, ada yang masih gaduh, masih tumbuk-tumbuk meja pun ada, tumbuk-tumbuk. Saya dengar tumbuk-tumbuk meja pun ada. Tumbuk-tumbuk meja. Jadi bila benda ni tidak lagi dapat diputuskan, dia menjadi satu pertanyaan tanda tanya kepada rakyat. Terutama pengundi atas bagar. Yang akan membuat keputusan sebenarnya. Lagi belah kanan ke, lagi belah kiri ke. Jadi orang-orang yang, jadi siapa yang golongan mana yang banyak? Kalau golongan working class yang banyak, maka padah. Sebab diorang ni akan melihat bahawa kamu tidak ada sistem, kamu tidak ada kejituan dalam memilih calon-calon. Jadi padahlah jadi. Ya. Atau saya nak ni mungkin yang akhir soalannya. Dalam hal maknanya masih ada pertikaian, masih ada orang itu kata dia punya kerusi, orang itu kata dia punya kerusi dan sebagainya. Sampai sekarang masih ada pertikaian. Dan pertikaian ini boleh katakan across the board. Ada saja pertikaian. Sehingga kan Datuk, saya dipahamkan, misalnya kalau kawasan yang sepatutnya PAS bertanding, tapi PKR pula bertanding, di-announcekan pada hari yang berbeza, pada saat yang berbeza, dengan PAS pun buat announcement dengan hari yang berbeza atas kursi yang sama. Ada pula yang dah tutup bilik gerakan, ada yang sudah boykot, ada yang dah terang-terang mengatakan kalau kamu juga bertanding, PAS tidak bertanding, maka kami tutup semua bilik gerakan. Apa komen? Masalahnya perkara ni pakat. Dia pakat-pakat. Dia bukan ada satu perjanjian yang dimenterai antara ketiga orang, ketiga parti ni. Dia pakat-pakat untuk duduk bersama menentang Barisan Nasional. Kepakatan mereka ini tidak dimenterai saja satu perjanjian yang kukuh, ya. Dan apabila ada pertukaran, bermakna menunjukkan kelemahan kepimpinan pakatan tersebut. Bermakna Anwar Ibrahim tidak ada grip, hold, a strong grip to hold, ataupun a strength to hold these people. Tidak ada kekuatan untuk memegang mereka. Dan dia tahu benda itu berlaku dan dia tidak boleh kontrol. Dia tidak ada kontrol. Kalau dalam pilihan raya tak boleh kontrol, apatah lagi bila memerintah sebuah negara nak kontrol orang-orang ni. Bagaimana nak kontrol orang-orang yang mempunyai pemikiran, ideologi yang berbeza-beza, yang memikirkan diri mereka saja yang betul. Lagilah susah. Susah. Jadi kita, kalau orang nak menilai, orang harus nilai, tengok bagaimana mereka menyelesaikan masalah tentang kerusi. Jika kerusi tidak boleh diselesaikan masalah, apatah lagi untuk menyelesaikan masalah yang berada dalam sebuah negara atau negeri. Oleh itu, walaupun nampak negeri seperti Selangor berbangga 24 bilion semua tu, tapi kalau diteliti betul-betul, diselidiki betul-betul, 24 bilion tu tak ada apa benda pun. Kan? Itu hanya pacakan angka-angka yang boleh mengaburi orang jika orang tak tahu tentang economic system of the state. Okey, Datuk. Para penonton, sebenarnya saya ingin memanjangkan lagi, tapi oleh kerana constraint masa yang telah ditetapkan sedemikian rupa, kita tidak dapat memanjangkan lagi perbincangan kali ini. Dan apapun, kita akan berjumpa lagi dalam ruang-ruang yang lain bersama dengan Profesor Datuk Doktor. Dan untuk hari ini, untuk ketika ini dan untuk program ini, kita tamatkan di sini. Kita ucapkan terima kasih kepada para penonton semua dan diharap kita berjumpa
berjumpa lagi bersama-sama dengan IMR TV. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.